Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan lihat sedikit iaitu sistem persamaan. Okay, sistem persamaan iaitu tajuk semasa di dekat tampak, tajuk yang ketiga. Okay, tajuk yang ketiga. So ini adalah benda yang perlu awak kena tahu ataupun yang perlu awak selesaikan. Yang pertamanya adalah melibatkan 3 pemboleh ubah. Okey, 3 pemboleh ubah. Okey, sebelum ni kita dah belajar X dengan Y. Okey, X dengan Y. So ni nama dia 2 dimensi. Okey, hari ni kita akan belajar iaitu X, Y, Z. Okey, kalau awak tengok kat sini ia dah jadi 3 dimensi. Yang ini jadi 2 dimensi. Okey, yang ini adalah 3 dimensi. Nanti awak lanjut lagi pengajian awak di peringkat tinggi. Biasanya tak silap cikgu paling banyak kita belajar 16 dimensi. So untuk peringkat awak ni hanya ditaktifkan ataupun ditanya berkenaan dengan X, Y, Z lah, iaitu berkenaan 3 dimensi. Okay, memberikan sistem persambaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okay, biasanya dia guna X, Y, Z. Okay, X, Y, Z. Okay, soalan peperiksaan MPP baru ni tak guna X, Y, Z, dia guna ABC. Tak apa, tidak ada masalah. Okay, dia guna ABC ke, dia guna X, Y, Z ke, janji dia ada 3 pemboleh ubah. Janji dia ada 3 pemboleh ubah. Ini soalan MPP MPP baru ni. Okay, MPP 1 kertas 2. Okey, kalau awak tengok kat sini menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Kalau kita tengok penyelesaian masalah. Okey, masih lagi penyelesaian masalah. Okey, situasi kat sini, catatan kat sini adalah situasi kehidupan sebenar. Okey, kehidupan sebenar. Penggunaan presisi geometri. Okey, yang ini boleh berpadukan buku teks biasanya. Ada dalam buku teks digalakkan dalam keseluruhan tajuk. Sistem 3 persamaan linear melibatkan 3 pemboleh ubah perlu ditegaskan. Okey, ni perwakilan kadang-kadang kita kena buat perwakilan dia. Okey, cadangan aktiviti satas 3 dimensi boleh diperkenalkan. Okey, yang ini cikgu nak masuk ke ni? Yang ni cikgu akan masuk nantilah. Okey, hari ni cikgu hanya melihatkan apa? Okay, perbandingan dengan sistem persamaan ni cikgu dah tengok ni cikgu dah tengok gini. Cikgu hanya nak tengok adalah kaedah penghapusan. Okay, kalau dah kaedah penghapusan, cikgu akan pergi ke kaedah pergantian. Okay. Kes yang tidak yang ini cikgu nak masuk lagi. Ni cikgu nak masuk kan cikgu dah ajar lagi. Tak berajar, cikgu akan masuk nanti. Okay, yang 3 ni cikgu KIV dulu. Okay, KIV dulu. So hari ni cikgu akan lihat penghapusan. Kalau dah penghapusan hari ni cikgu akan kalau dah penghapusan kita habiskan penghapusan. Kalau dah pergantian cikgu akan masuk pergantian. So 2 benda lah yang cikgu tengok. Dalam banyak-banyak ni yang 2 benda adalah penting penghapusan dengan pergantian. Tapi kalau dalam soalan MPP 1 baru ni cikgu flashback sikit. Okay. Awak boleh guna dua-dua kaedah ni. Awak nak gabung tak apa. Penghapusan sebab ia tak khabar menggunakan kaedah apa. Okay, ataupun pergantian. Okay, nak gabung kedua-duanya tidak ada masalah. Tapi baru ni cikgu tengok tak ada orang gabung baru ni. Okay, so hari ni cikgu nak buat satu penghapusan. Kalau habis ni dah masuk pergantian. Okay, so 2 ni lah yang cikgu tengok daripada sini yang sangat penting lah. Penghapusan dengan pergantian. Okay, tengok buku teks sekejap. Okay, cuba tengok buku teks. Okay, yang ini yang melibatkan satu penyelesaian tidak terhingga dan sebagainya. Ini nanti cikgu terang kemudian. Okay, cikgu nak tengok kaedah penghapusan kat sini. Okay, kaedah penghapusan. Okay, semua ada buku teks? Boleh Semua ada ni buku teks
Okey, yang seterusnya nak cara tekan kalkulator. Okey, cuba awak tengok cara tekan kalkulator kat sini. Okey, kita try dulu. Boleh tak kita try kalkulator masing-masing? Okey, cikgu ada kalkulator warna putih yang beza sikit. Okey. Okey, kalau ada kalkulator warna putih ni, okey, yang warna putih ni, okey, tekan mode. Okey, lepas tu awak gerak cursor awak pergi yang ke A tu. Okey, yang ke A tu, jumpa Jumpa ke tak? Okey, pergi ke mode, pergi ke A. Ya ada nombor tu, ya ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, pergi sampai ke A. Okey, tekan sama dengan, lepas tu tekan simultaneous equation nombor 1 tu. Okey, nombor 1 tu. Lepas tu tekan nombor 3. Dia akan ada 0x, 0y, 0z. 0x, 0y, 0z, 0x, 0y, 0z. Okey, kat sini awak kena masuk nilai dia. Okey, kalau tengok kat sini, untuk soalan ni sebenarnya kita dah boleh check dah. Katakan sini A1 adalah 4. Okey. Untuk soalan ni sebenarnya kita dah boleh check dah jawapan dia. Okey, yang keduanya adalah B1 adalah negatif 3. C1 adalah 1. Okey. Dan last sekali adalah apa? Last sekali adalah negatif 10. Cuba masuk dulu. Siapa ada kalkulator putih masuk dulu. 4 sama dengan negatif 3 sama dengan 1 sama dengan negatif 10. Okey, lepas tu dia tanya bawah tak? Okey, bawah tu adalah yang kedua. A2 sama dengan 2. B2 sama dengan 1. C2 sama dengan 3. Dan last sekali adalah kosong. Masuk je. Okey, iaitu 2, 1, 3, kosong. Okey. Dan yang last sekali ni adalah A3. Iaitu A3 sama dengan negatif 1. Okay, B3 sama dengan 2. C3 sama dengan negatif 5 dan last sekali adalah 17. Okay. Negatif 1, 2, negatif 5, 17. Okay, so masuk je dengan tekan sama dengan. Lepas tu awak buat sama dengan balik, dia akan dapat X. Okay, nilai X. Okay, nilai X kat sini, kalau ikut kalkulator, nilai X kat sini adalah 1. Nilai Y kat sini adalah 4. Nilai Z kat sini adalah negatif 2. Okay, kita tengok Okay, tengok betul tak? Okay, Z negatif 2. Okay, betul. Okay, Y 4. Betul. X adalah 1. Okay. So, soalan ini adalah soalan. Okay, kalau kita tengok sekejap Okay, cikgu pergi teruslah ke format SPM sikit. Mana? Sekejap ya. Okay, kalau ikut format SPM. Okay, ni adalah daripada yang form 4 cikgu dah bagi lagi. Okay, yang form 5 cikgu dah bagi dah. Okay, ni adalah format SPM. Kalau kat sini, jenis soalan ini adalah soalan subjektif respon terhad. Respon terhad Sebab apa cikgu kata respon terhad? Sebab soalan ni dia kata apa? Menggunakan kaedah penghapusan. Kaedah lain tak boleh guna. Ia terhad saja. Ia terhad kepada kaedah apa? Penghapusan. Ni cikgu bimbang kalau soalan terhad ke sini. Okay, menggunakan kaedah penghapusan. Ia terhad guna kaedah penghapusan je. Kaedah lain tidak boleh guna. Walaupun awak pandai kaedah pergantian, awak pandai kaedah Heron ke apa, kaedah yang dalam matrik tu. Okey. Dan sebagainya, tapi
tidak boleh diterima sebab soalan ni menggunakan kaedah penghapusan. Maka kaedah lain tidak boleh terima. Okay. So, cara dia bila dapat soalan awak check dulu. Awak check dulu apa? Awak check dulu jawapan dia. Okay. Awak check dulu jawapan dia. Kalkulator hitam ada masalah ke? Ha? Okey, cikgu tunjuk yang kalkulator hitam sekejap. Ya. Ambil data ni A14. Okey. B1 negatif 3, C1 ni ambil data ni nanti kita cuba sekejap cikgu nak cari ni. Cikgu share pakai satu lagi. Ya. Okey, ni yang kalkulator warna hitam Siapa ada kalkulator warna hitam pun sama. Okey, iaitu tekan apa? Mode lagi sekali, mode lagi sekali. Biar dia timbul equation. Okey, pilih nombor 1. Okey, berapa pemboleh ubah kita nak guna? 3 lah. Okey, X, Y, Z 3. Tekan 3. Dia tanya A1. Okey, dia tanya A1 kat sini. So, A1 awak masuk lapak. Sama dengan. Lepas tu dia tanya B1, negatif 3. Tolak 3 pun tak apa. Okey, lepas tu dia tanya apa? C1. Okey, C1 apa adik? 1. Okey. Okey, dan D1 apa? D1. Negatif 10. Betul tak Okey, A2. Okey, A2, 2. Rasanya betul dah ni. Sebab lama tak guna kalkulator hitam 1, 3, 0. Okey, A3 adalah negatif 1. B3 adalah 2. C3 adalah negatif 5. Dan D3 adalah 17. Okey, awak dapat nilai X. X1. Okey, X1, Y4, Z negatif 2. Z negatif 2. Okey, so awak boleh tengok cek balik. Okey, iaitu kalau awak tengok kat sini, X1. Nampak di skrin cikgu? Okay, X1, Y4, Z negatif 2. Ni yang guna kalkulator warna putih. Warna hitam. Okey, warna putih dia setting lain sikit lah. Okey, sebab ni dia terkini cikgu dah jumpa software dia lagi guna. Okey, kalau ada software dia senang senang nak jawab. Okey. Jelas kat sini Okey. Okey. So soalan ni kalau kita tengok, kita dah tahu bagaimana nak tahu jawapan dia. Okey, bagaimana jawapan dia. Okey, so sekarang ni cara nak jawab soalan. Okey, katakan ni ketah awak ni. Okey. Sekejap cari. Ada soalan ke? Punya sepi ni. Ya. Okay, so tadi soalan nombor 2 kan. Okay, so kat sini macam biasalah. Okay, tulis kat sini contoh 2. Okay, bagaimana nak selesaikannya. Okay, ni tu awak. Dah nampak. Cikgu dah share lagi. Apa, tak nak baca lagi. Okay, sorry. Okay. Ni awak punya ketah awak. Okay. Ketah periksa ke apa ke, jawab akan sama lah, iaitu 4X tolak dengan 3Y tambah dengan Z. Okay, salin dulu. Okay, biasanya awak tanya, cikgu kalau salin soalan
Dapat markah ke tak? Jawapannya tidak. Tapi ia boleh menyenangkan kita. Jangan pula salin soalan. Okay, bila salin soalan, tinggal macam tu je. Okay, so jangan buat macam tu. So rugi masa rugi masa. Okay, rugi masa. Okay, cara cikgu ni, cikgu tak suka buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Bukan cikgu kata payah tu. Biasanya sebelum ni cikgu ajar, okay, ni nombor 1. Okay, ni nombor 2. Cikgu dah ajar tu. Sebab apa? Sebab biasanya pelajar yang tidak faham ni, dia jadi cendeng. 1, 2 nak masuk mana dalam 4, 5 dan sebagainya. Okay, so cikgu suka buat cara lain lah. Cara lain. Ini cikgu cakap ni bergantung kepada apa? Pengalaman cikgu. Okay, so cara yang pertama cikgu nak selesaikan yang pertama dengan yang kedua dulu. Okay, cikgu buat kat sini. Okay, iaitu 4x tolak 3y tambah dengan z sama dengan apa sini? Tak boleh. 1 dengan 2 cara buku dah. Okay, cikgu nak selesaikan 2 dengan 3 dulu. Okay, 2 dengan 3 tak ada. Bukan cara buku. Okay, cikgu nak selesaikan selain daripada cara buku. Okay, cikgu nak selesaikan persamaan yang kedua dengan yang ketiga. Okay, kalau awak tengok kat sini 2x tambah y tambah 3z sama dengan kosong. Okay, satu lagi adalah negatif x tambah dengan 2y. Tadi kita dah dapat dah apa ni. Sekarang ni kita nak menggunakan kaedah apa? Kaedah perhapusan. Okay, so kalau kita kat sini, katakan kat sini, cikgu nak hapuskan nilai x, maka yang bawah ni mesti didarabkan dengan apa? Didarabkan dengan 2. Dia mesti sama. Kepala dia sama. Kepala dia sama. Okay, bila cikgu darabkan 2, cikgu akan dapat 2x tambah dengan y tambah dengan 3z. Okay, 3z sama dengan kosong. Okay, so kat sini akan dapat negatif 2x. Kat sini akan dapat 4y. Kat sini akan dapat 10z. Okay, 17 kali dengan 2. Okay, akan dapat 34. Okay, so operasi kat sini, tujuan kat sini adalah cikgu nak hapuskan ni. Supaya dia jadi apa? Supaya dia jadi kosong. Okay, so awak buatlah kat kertas kosong. Contohnya 2x, operasi apa? Tolak dengan 2x akan jadi kosong. Okay, so operasi apa kat sini? Tambah dah. Sebab tambah 2x tolak dengan 2x, awak akan dapat kosong. So operasi kat sini adalah operasi tambah. Okay, yang ini awak buat dalam kertas kosong. Okay. Kalau awak dah expert sebenarnya boleh congok sebenarnya. Okay, ini melibatkan tambah tolak je sebenarnya. Okay, bila selesai macam tu, macam biasa y tambah 4y. So dapat 5y. Okay. So 3z tambah dengan negatif 10z. Okay, so awak tekan je kalkulator. 3 tambah tolak 10 sebab z yang sama So memang kat sini z. So awak akan dapat negatif 7. Sini dapat 34. Okay. Boleh dapat kat sini. Okay, ini cikgu ambil persamaan yang kedua dengan persamaan yang ketiga. Okay, yang seterusnya dia kena pair juga. Okay, bila ambil persamaan kedua dengan ketiga, jadi pastikan persamaan kedua dengan ketiga ni diuji dalam persamaan pertama. Okay, katakan persamaan yang pertama iaitu 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Cikgu uji dengan persamaan yang ketiga ni. Persamaan bawah sekali. Iaitu apa? Negatif x tambah dengan apa? 2y tolak dengan 5z sama dengan 17. Sebab soalan ni dia banyak kaedah. Okay, dia banyak kaedah. Okay, pastikan kaedah awak buat tu betul lah. Okay, so ingat tujuan tadi kita hapuskan nilai x. So kat sini pun kita hapuskan nilai x. Yang bawah ni kena darab dengan apa? Darab dengan 4. Okay, darab dengan 4. Okay, bila darab dengan 4, apa yang awak dapat kat sini? Okay, ambil dulu persamaan yang pertama. Ni persamaan yang kedua ni. Okay, ni adalah persamaan yang pertama.
Okay, so kat sini akan dapat 4x tolak dengan 3y tambah dengan z sama dengan negatif 10. Okay, ni macam biasalah. Darab je dapat apa sini? Negatif 4x. Sini akan dapat 4 kali 2, 8y. Okay, kat sini kat sini adalah negatif 20z. Okay, so kat sini dah jadi apa? Dah jadi 14 darab dengan 17 darab dengan 4. So dapat 68. Okay, ada soalan ke? Okay, so tujuan macam tadi lah. Tujuan cikgu adalah nak menghasilkan sini kosong. Awak nak congak pun boleh. Okay, katakan sini awak nak congak. Okay. Sini positif, negatif lah. So, dia mesti jadi positif kat sini. So, kat sini akan jadi kosong lah. Okay. Negatif 3 tambah dengan 8. So, dapat apa? 5y. Okay. Ni 1 ni. Z ni maknanya 1. 1 tambah dengan tolak 20. Awak tekan je kata 1 tambah tolak 20. Awak dapat negatif 19z. Okay, yang ini awak tambah je. Negatif 10 tambah 68. Awak akan dapat 58. Okay, cikgu syorkan kalau buat kaedah penghapusan. Okay, kaedah penghapusan kat sini. Okay, pastikan buat sebelah dengan sebelah ni. Jangan buat atas bawah. Tapi warna biru tengah ni awak garis molek lah pakai pembaris. Macam cikgu dalam ni tak ada pembaris. Okay, buat dengan molek. Okay, supaya senang. Okay. Ada soalan ke? Tak soalan. Okay, lepas tu yang ini dengan yang ini lah. Tengok sini 5y, sini 5y. Nampak? Nampak tak? Okay, sini z, sini z. Tengok pembuluh hubah, jangan tengok nombor lagi. Sini y, sini y, sini z, sini z. So kita boleh hapuskan pula sekali lagi. Okay, katakan cikgu nak hapus guna yang satu lagi, guna pen warna hitam. Okay, supaya nampak. Okay, so kat sini 5y tolak 7z. Okay, ni cadangan cikgu sebenarnya banyak kaedah nak jawab sebenarnya. Okay, cikgu nampak ni yang paling senang dan mudah pelajar buat. Okay, so z sama dengan apa sini? 58. So tujuan tadi nak menghapuskan apa depan ni supaya dia jadi apa? Supaya dia jadi kosong. So 5y tolak 5y dapat kosong. So hati-hati sini. Negatif 7 tekan je. Kalau rasa tak confident awak tekan je kereta. Negatif 7 tolak 19. Awak akan dapat 12 ni. 12 apa? 12 z sama dengan. Okay, sebab sini cikgu tengok ramai yang tekan kereta salah. 34 tolak 58. So sini dapat apa? Negatif 24. Maka z berapa z? Z sama dengan negatif 24 bahagi dengan 12. So z dapat apa z? Z dapat negatif 2. Okay, negatif 2. Okay, ginilah. Cara dia. Ni katakan ni cara nak jawab periksa dah ni. Tapi gini lah cara dia nak biar biasa macam ke jawab periksa lalu. Mula-mula kita buat 2, lepas tu jadi 1. Lepas tu yang lain tu lag lah. Okay, yang lain tu dah jadi lag. Okay. Boleh? Boleh tak? Kita nak satu je nombor. Nombor kita dah dapat Z. Okay. Okay, tak faham lagi. Okay. Yang seterusnya nak cari XY lah Okay, macam biasalah. Apabila, okay, cikgu masuk persamaan belah kiri iaitu 5Y tolak dengan 7Z. Okay, 5Y tolak dengan 7Z sama dengan berapa? 34. Okay. Sekejap nak besar sikit. Okay. So, apabila Z berapa? Apabila Z sama dengan negatif 2. Masuk je di sini. So, 5Y 7 negatif 2 34.
So sini dapat 5Y tambah dengan 14 sama dengan 34. Okey. Maka kat sini 5Y. Okey. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Iaitu 5Y sama dengan 34 tolak dengan 14. So, Y kat sini, 34 tolak 14 dapat apa? 20 bahagi dengan 5 sama dengan 4. Dah dapat Z negatif 2, Y 4. Okay, Z negatif 2, Y 4. Ada orang tanya cikgu. Okay, baru ni ada orang tanya. Cikgu, kaedah penghapusan ni kena buat sampai habis ke tak? Sampai kat sini dah dapat satu nilai terus buat kaedah masuk je. Okey, ni maknanya kaedah penghapusan. Kita nampak gabungan sebenarnya tak gabung. Okey, ini adalah kaedah penghapusan. Berpandukan buku teks. Okey, kalau awak nak buat hapus satu lagi boleh ke? Tapi cikgu rasa harus 3 lah kot kertas awak. Okey. So ni yang ada dalam buku teks yang dia guna. Okey, yang dia guna. Okay, so yang seterusnya cikgu ambil persamaan bawah sekali lah, senang. Okay, persamaan bawah sekali. Okay. So kat sini, okay, kalau awak tengok persamaan bawah sekali, iaitu negatif X. Okay, negatif X. Okay, negatif X tambah dengan 2Y tolak dengan 5Z sama dengan 17. Okey, yang mana? Yang mana apa? Yang mana nilai Y adalah 4. Okey, Z adalah negatif 2. Okey, tulis gini senang sebaris. Senang nak nampak. Okey, senang nak nampak. Cikgu nak tanda pun senang. Okey. Cikgu nak tanda pun senang. Okey. Okey, seterusnya apa? Masuk je. Okey, masuk je negatif X tambah dengan 2. Okey, Y adalah 4. Okey, 5. Okey, Z adalah negatif 2 sama dengan 17. Yang ini awak tekan kalkulator je. Okey, iaitu 2 kurungan 4 tutup kurungan tolak 5 buka kurungan negatif 2 tutup kurungan. So, kat sini dapat 18. So, kat sini dapat 18 sama dengan 17. Tukar kedudukan sebab kita bukan nak cari apa? Negatif X, kita nak cari X. Pindah ke sebelah kanan. Yang ini pun jadi pindah ke sebelah kiri. Maka nilai X adalah apa? 1. Sebenarnya dah memadai tinggal macam ni. Cuma cikgu nak awak tulis sekali lagi. Nak sahih jawapan dia. X1, Y 4. Okey, Z adalah negatif 2. Okey. Y1, X1, Y4, Z negatif 2. So, dalam periksa, cikgu tambah ada hashtag. Tambah ni. Okey, masa sekolah rendah tak apa buat gini. Menengah jangan buat gini. Masih lagi ada buat gini. Tak tahulah nak cerita ke mana. Sebab apa? Sebab apa, dengar je. Okay? Sebab nanti dalam peperiksaan, kalau awak buat hashtag, dia merupakan jalan akhir awak. Sedangkan dalam peperiksaan awak boleh buat 2 solution ataupun 3 penyelesaian lain yang berbeza. So jangan buat hashtag. Okay. Cuma cikgu syorkan langkah kerja tu biar kemah. Biar gini, senang awak nak tengok. Macam gini kan. Kalau cikgu zoom daripada jauh. Okay, ni langkah kerja awak. Smooth je tengok. Okay, daripada atas sampai ke bawah. Biar gini. Ni jangan nak padang lah apalah. Buat satu selesaikan. Okay. Okay, cikgu nak suruh buat sekejap. Okay, menanti name. Okay, tengok soalan latihan diri 3.2. Siapa ada buku tab? Latihan kendiri 3.2. Okay, soalan B. Okay, cuba buat B. Okay, cuba buat B. Okay. Cuba semak dulu jawapan. Bagi cikgu berapa jawapan dia? Seorang semak dapat jawapan dia? B ni dapat apa? X berapa? Y berapa? Z apa? Boleh seorang bagi jawapan?
Jangan tengok jawapan belakang, tengok pada kalkulator. Okey, tengok pada kalkulator. Okey, siapa baru masuk tulis nama dulu Rasa macam nak ramai tulis nama. Okey, bagi cikgu jawapan X berapa berdasarkan kalkulator awak. Okey, X berapa? Cek dulu kalkulator. Okey, Y berapa? Okey, Z berapa? Cek dulu kalkulator baru buat soalan ni. Buat soalan ni. Ada masalah pun boleh tanya boleh tanya. Okey. Open mic awak. Okey, X berapa X? X1 ego. Okey, X1, Y 2. Y2, Z 3. 3. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3 and then cuba kira. Okey, cuba kira. Tapi bersyarat iaitu apa? Menggunakan kaedah perfakturan. Menggunakan kaedah penghapusan. Okey, menggunakan kaedah penghapusan. Okey, kalau kita tengok ini adalah jenis format SPM juga. Okey, jenis format apa? Jenis format jenis item adalah subjektif respon terhad. Okey. Cuba buat ni kaedah penghapusan. Ataupun nak buat sama-sama. Baca lah nak buat sama-sama. Okey. Okey, ada soalan ke apa ke? Tak apa. Sila buka mic dan bertanya kat mana tak faham awak tu. Terutama yang dekat tang 5 tu awak dah nak periksa ni. Soalan periksa baru ni ramai yang berduka cita berkenaan dengan tajuk ni. Okey. Tengok latihan diri 3.2 soalan nombor 1B. Okey. Atau nak suruh cikgu selesai dulu sekerak baru awak sambung. Okey, 4x tolak dengan 2y tambah dengan 3z sama dengan 1. Okey, yang seterusnya adalah x tambah dengan 3y. Kena tulis dulu soalan dia Sebab apa? Sebab di kertas soalan tu yalah. Jangan terus selesaikan untuk bagi soalan ni. Okey, tulis dulu maklumat dia. 4z kadang-kadang yang memberi ilham negatif 7 dan yang seterusnya adalah 3x tambah dengan y tambah dengan 2z sama dengan 5. Okey, kalau rasa payah dengan soalan ni, selesaikan dulu. Hapuskan apa? Hapuskan x dulu, senang. Okey, hapuskan x dahulu. Okey, katakan cikgu ambil sama pertama dengan yang kedua. Okey, pertama dengan 2. Okey, yang pertama adalah 4x tolak dengan 2y tambah dengan 3z sama dengan 1. Yang bawah dia adalah x tambah dengan 3y tolak dengan 4z sama dengan negatif 7. So yang bawah ni kena darab dengan apa? Kalau cikgu nak hilangkan x ni, iaitu yang bawah ni kena darab dengan 4. Okey, yang bawah ni kena darab 4. Okey, bila darab dengan 4, bawa selesai bawah ni. Selanglah sikit tengok. Okey, iaitu 4x tolak dengan 2y tambah dengan 3z sama dengan 1. Yang sini dapat apa? 4x tambah dengan 12y tolak dengan 16z sama dengan negatif 28. Okey, so objektif kat sini adalah nak hilangkan yang ini. Tak apalah buat petak ni, tidak ada masalah. Buat je.
Biar kita fokus sikit bahawa penyelesaian kita ni nak hilangkan kosong. Nak hilangkan yang X ni. So operasi apa kat sini? Positif berlawanan dia kan, negatif. So kat sini kosong lah. Negatif 2, tolak 2, tolak 12. So akan dapat apa sini? Negatif 14Y. Okay. Tambah, tolak. Okay, so dapat apa? Tambah 19Z. Tekan je kalkulator. 1 tolak 28. So jadi apa sini? 29. Okay, 28, 29. Okay, siap satu. Siap sebelah. Okay, antara 4 dengan 3 ni tak boleh sebab 4 dengan 3 besar. CP 12 tau. 4 kali 3, 3 kali 4, 12. So jangan pilih yang payah, pilih yang senang. Okay, so pilihlah nombor 2, persamaan yang kedua dengan persamaan yang ketiga. Sebab sini darab 3 je. Jangan ambil persamaan yang pertama dengan persamaan yang ketiga sebab CP dia besar. Bila CP dia besar, kebarangkalian awak nak salah tu tinggi. Kamera gerak dah. Tak perasan kamera gerak atas bawah dia. Okay. Nampak tak muka cikgu handsome ni? Okay. So, pilih yang paling senang. Paling senang adalah 2 dengan 3. Sebab 1 dengan 2 buat dah. Okay, sekarang ni ambil 2 dengan 3. Okay, 2X tambah dengan 3Y. Bila kita nak pilih tu mesti ada sedikit sebab lah untuk menyenangkan kerja kita. Okay, ni negatif 7. Okay, yang sini adalah 3X tambah dengan Y tambah dengan 2Z sama dengan apa sini? Sama dengan 5. So, yang atas ni darab dengan apa? Ingat darab dengan, kan kita nak hilangkan X. Kita tengok depan X ni ada apa? Ada 3. So, yang atas ni darab dengan 3. Macam yang ini lah. Yang bawah ni. Kenapa kita darab dengan 4? Sebab kat sini adalah 4X. Okay. Okay, so selesaikan kat sini. Awak akan dapat apa sini? 3X tambah dengan 9Y tolak dengan 12Z sama dengan negatif 21. Okay. Yang bawah ni 3X tambah dengan Y tambah dengan 2Z sama dengan 5. Okay, so apa objektif kita kat sini? Menghilangkan nilai X supaya dia jadi kosong. Okay, so operasi kat sini operasi tolak lah. 3X tolak 3X kosong. 9 tolak 1. Y ni maknanya 1. Okay, Y ni maknanya 1. So 9 tolak 1 dapat 8. Okay, so sini adalah 8Y. Okay, negatif 12 tolak tambah 2. Tekan je kalkulator, awak akan dapat negatif 14Z. Okay, negatif 21 tolak 5. So dapat kat sini negatif 26. Nampak? Okay. Nampak kat sini? Nampak kat sini. Bagus. Okay, bila dapat macam ni, okay, tengok belah kiri ada Y, belah kanan ada Y. Belah kiri ada Z, belah kanan pun ada Z. So, boleh ke selesai kat sini? Cikgu tinggal sampai kat sini boleh? Banyak cara kan ni. Ni kita pilih cara yang paling senang lah. Okay. Okay, kalau kita tengok sebelah kiri, negatif 14Y tambah dengan 19Z sama dengan 29 Okay, yang sebelah kanan adalah 8Y tolak dengan 14Z sama dengan negatif 26. Okay. So, bagaimana kita nak pilih? Kalau besar sangat, jangan pilih CP besar sangat, pilih CP kecil. Kita guna
GSTK lah, gandaan sepunya terkecil. Okay, ingat tak? GSTK lah. FSTB, faktor gandaan. Okay, so 14 ni CP berapa sini? CP 2 lah. Sini dapat apa? 7. Tu. Sini dapat 4. Boleh? Boleh? Okay, so bagaimana nak selesai dia? Cikgu nak pasti GSTK ataupun FSTB. Nama dah tinggal antara ni lah. Okay, so cara dia adalah 2 darab dengan 7 darab dengan 4. Okay, so 2 darab 7 darab dengan 4. So kat sini dapat 56. Okay, kalau tengok 56, katakan 56 yang pertamanya kita bahagikan dengan 14. Okay, 56 bahagi dengan 14. So dapat apa? Dapat 4. So yang atas ni darab dengan 4. 56. Okay, bahagi dengan 8. Okay, 56 bahagi dengan 8 dapat apa? Dapat 7. So yang bawah ni darab dengan 7. Cara dia. Okay. So sini 56 bahagi dengan 14 dapat 4. Semua sekali dapat 4. Yang ini 56 bahagi dengan 8 dapat apa? Dapat 7. Okay. So yang ini jangan tunjuklah dana ni. Contohlah di mana-mana tempat yang awak rasa sesuai. Okay, yang ni tak perlu tunjuk. Okay. Tapi yang ni yang kita dah belajar dulu masa dekatan 1 tak silap cikgu. Okay, FSTB, GSTK ataupun tu jelah setara dengan dia. Yang gandaan dengan faktor Okay, bila dapat macam ni, okay, so baru selesaikan kat sini. So sini dapat negatif 56Y tambah, cikgu dia ingat sipit. Tekan kalkulator je, pastikan betul je 19 darab dengan 4. Dapat 76. 76Z, okay, kat sini 29 darab dengan 4. So dapat 116. Yang bawah pun sama. 8 darab 7. 56. Y. Okay, 14 darab 7. 98. Operasi masih lagi sama. Jangan tukar operasi. Okay, jangan tukar operasi. Dan yang seterusnya negatif 26 darab dengan 7. So dapat apa? Dapat negatif 182. Okay, so selesaikan kat sini. So macam tadi lah, objektif kita nak hapuskan kepala depan ni. So kepala ni make sure dia jadi kosong. Pastikan dia jadi kosong kat sini. Okay, so bagaimana nak jadi kosong? Sini negatif, sini positif. So sini positif. So dapat kosong. Ibarat macam ni lah, 56. Y, operasi apa kat sini? Y, dapat kosong. Okay, so dapat kosong lah. Okay, so tambah 56Y. Ibarat ni lah, tolak 1 tambah 1. Kosong lah. Gitu. Okay. Nilai yang sama. Sekarang ni kepala dia sama. 56. Ni negatif, ni positif. Mesti berlawanan arah. Okay. Ni basicnya lah. Okay, kalau boleh biasakan dengan congok. Okay, biasakan dengan congok. Okay, bila awak selesaikan kat sini, apa yang pula awak kena tahu? Cari satu dulu nilai. Okay, yang ini tekan kalkulator lah. 76. Okay, 76 tambah tolak 98. Tekan gitu je. Dapat apa sini? Negatif 22Z. Hati-hati Z dengan nombor 2 ni. Kan sama kan? 116 tambah tolak 182. So dapat apa sini? Negatif 66. Ni macam biasalah Z. Okay, sama dengan negatif 66 bahagi dengan negatif 22. Maka nilai Z adalah 3. Okay. Selesai sampai kat sini.
Okey, bila Z ada, so apa yang perlu kena buat? Masuk je lah. Dia kaedah penghapusan dia sampai sini je. Okey, ni berdasarkan buku teks lah. Cikgu refer pada buku teks, dia buat gini. Lepas tu, kalau tengok dia buat gini, lepas tu dia buat apa? Mana penghapusan? Okey. Ni contoh buku teks. Mula-mula dia cari nilai Z Hotline semua dah jadi substitute. Substitute maknanya ni masuk dalam ni dapat Z, dapat Y. Lepas tu Y dengan Z. Okey. Itu kaedah penghapusan. Maknanya penghapusan sini je. Hak warna biru dengan warna hitam je penghapusan. Okey. Lepas tu masuk je. Yang seterusnya masuk je. Masuk mana-mana nilai awak rasa senang lah. Macam 14Y dengan hak mana rasa senang. Hak ni kecil sikit lah. So ambil hak kecil lah. Okey, hak kecil kat sini adalah 8Y tolak 14Z sama dengan negatif 26 apabila nilai Z adalah 3. Masuk je. Okey, masuk je. Okey, so masuk kat sini 8Y. Okey. Kalau orang pandai dia boleh congok kat sini tapi kalau rasa tak pandai buat satu. Tak apa, markah sama je, markah sama. Hak congok ke hak apa ke markah dia sama je. Cuma cikgu nak dapat markah penuh lah, tu je. Sebab matematik ni kalau salah satu, salah belaka lah. So kat sini 8Y sama dengan negatif 26 tambah dengan 42. Okey, so Y kat sini sama dengan negatif 26 tambah 42. Okey, dapat 16 bahagi dengan 8. Maka Y dapat apa? Maka Y adalah 2. Okey, nilai Y adalah 2. Okey. Okey, yang seterusnya. Tadi kita dah settle kat sini. Lepas tu kita tengok. Okey, nak ambil persamaan pertama ke, kedua ke, ketiga. Ambil yang kedua lah, senang. Okey, yang kedua kan. Yang kedua ni nombor dia kecil je kan. Okey. So, cikgu dah penuh dah kat sini. Cikgu buat tepi ni lah. Okey. Kalau rasa soalan tu, awak nak buat sebelah-sebelah, awak garis Garis dulu. Garis dengan pembaris. Garis dengan pembaris. Okey, bawa tepi ni. Okey, bawa tepi ni. Okey, katakan yang ini cikgu nak ambil apa ni? Iaitu X tambah dengan 3Y tambah, tambah kat sini. Okey, so kat sini adalah tolak Okey, so kat sini adalah tolak dengan 4Z sama dengan negatif 7. Okey, nilai dia apa? Nilai Y adalah 2. Nilai Z adalah 3. Ni cara penulisan dia lah. Masuk je nilai. Okey, iaitu X tambah 3. Okey, Y adalah 2. Okey, Z adalah 3. Selesai dulu satu-satu. Okey, kalau boleh congok lagi bagus. Okey. Okey, so kat sini dapat berapa? X tolak dengan 16 sama dengan negatif 7. 4, 8, 12. 12, 6. Okey, maka X adalah apa? Negatif 7 tambah dengan 6. X adalah negatif 1. Negatif 1. Tak dia awak kata 1, dia nilai X tau. Negatif 1 tau. Negatif 1? Negatif 1 ego. Okay. Thank you. Okay, negatif 1 Okay. So, kita dah dapat dah jawapan dia. Nak tinggal gini tak apa. Kalau rasa malas sangat tak apa. Tapi kalau rasa, cikgu saya skor lah tajuk ni dalam periksa. Periksa banyak markah tajuk ni. Biasanya 5 menang Okay, so buat balik. Kita skor. 1 markah sangat penting. Okay, X negatif 1. Okay, Y 2. Tak boleh tulis tak apa. Nak tulis lagi molek sebenarnya. Z adalah 3. Gitu je cara dia. Okay, cara dia gitu je. Okay. Okay, kita cuba lagi satu lagi soalan. Soalan 1A. Okay, 1A.
Okey, cikgu nak suruh awak tekan dulu kalkulator. Berapa yang awak dapat jawab ni? 1A. 1A. Okey, sekarang ni yang ni dah. Okey, yang ni pula. Berapa nilai X? Berapa nilai Y? Tekan kalkulator Dak Acik tengok jawapan belakang. Berapa nilai Z? Okey, seorang bagi jawapan ke cikgu? Siapa pun boleh. Siapa nak bagi jawapan ke cikgu? Okey, cikgu tunjuk. Ni kalkulator hitam cikgu tunjuk cara dia. Sebab mungkin ada... Saya cikgu. Ya. X1 Y3 Y3. Siapa Akilah ke? Akilah pakai kalkulator hitam ke putih? Hitam. Hitam. Okey. X1 Y3 Z2. Okey. Okey, Akilah pakai kalkulator warna hitam. Okey, tidak ada masalah. Okey, X1 Y2 Y3 Z2. Okey, X1 Y3 Z2. Okey. Cuba buat. Cuba buat. Okey, cuba buat. Cuba buat menggunakan kaedah penghapusan. Okey, ni katakan benda kertas jawapan awak. Kertas jawapan awak. Macam biasa cikgu akan ajar biasanya satu soalan, satu muka surat. Okey, senang nak tengok. Okey, buat dulu. 7X tambah dengan 5Y. Besar-besar belah ke nombor dia ni? Ni 3X. Kalau cikgu jadi awak, cikgu akan hilangkan Y dulu. Sebab sini Y dengan sini boleh hilang. Ia tak semestinya X hilang Kadang-kadang boleh buat Y dahulu. Okey. Cuba soalan A ni, kita buat Y dulu. Sebab Y persamaan pertama dengan Y persamaan kedua ni dia sama. Jimat sikit masa kita. Kadang-kadang dia ada cara dia. Okey, buat Y dulu yang ni. 7Z sama dengan kosong. Okey. Cikgu bagi masa dulu sekejap. Cuba hapuskan Y dahulu. Okey, hapuskan Y dahulu. Sebab apa hapuskan Y? Sebab Y dia sama. 5Y, 5Y. Yang ini je kita kena kira ni. Okay. Maknanya kerja yang kita buat tu taklah banyak sangat. Kita nak selesaikan. Okay, boleh? Okay, siapa yang dekat 5 tu, okay, nanti cuba buat cuba buat soalan buku merah awak dulu tu. Nanti lepas ni lah. Okay, lepas habis kelas ni, muka surat 45 hingga 46. Okay, buat kaedah penghapusan. Okay, boleh buat dalam buku latihan boleh buat dalam buku latihan. Okay, hantar ke cikgu. Lepas tu claim markah lagi. Okay. 45 dengan 46. Cuba buat kaedah penghapusan. Okay. Buat dalam buku. Okay. Yang form 4. Okay. Kelapat dinamik ni. Dinamik.
Sekejap Buat muka surat 53. Okey, buat muka surat 53. Soalan satu soalan satu je. Okey, soalan B kita dah belajar lagi Okey, buat soalan satu je. Okey, soalan 1A, 1B, 1C. Okey, buat dalam buku hitam awak ni. Buku ni. Okey, buat kaedah penghapusan dahulu. Okey, 1A, 1B, 1C. Buat kaedah penghapusan. Okey, buat kaedah penghapusan. Buat dalam buku nilai kaedah penghapusan. Okay, kita kena mahir kaedah. Kedua-dua kaedah. Sebab apa kena mahir? Sebab ada dalam DSKP. Kaedah penghapusan dan pergantian. Kita kena biasa dulu. Okay, dua kaedah ni kita kena biasa dulu. Sama ada nak gabung ataupun asing-asing. So, peringkat awalan ni kita buat asing-asing dulu. Okay. Okay, siap? Mana pertanyaan cikgu ni? Okay, so cara dia nak hilangkan Y lah. Okay, so yang sebelah kiri ni 7X tambah dengan 5Y tolak dengan 3Z sama dengan 16 disusuli dengan 3X tolak dengan 5Y tambah dengan 2Z sama dengan negatif 8. So tujuan cikgu tadi nak hapuskan ni. Kalau yang ni menghapuskan Y, yang sebelah kanan nanti menghapuskan Y juga So kalau kita tengok operasi tambah tolak. So operasi apa sini? Tambah lah. Okay, kalau orang tak nampak dia boleh buat gini. Okay, tapi contohnya kat tempat lain 5Y operasi apa? Okay, tolak dengan apa? 5Y. So awak pilih dulu tolak kat sini. So apa yang berlaku kat sini? Tolak bertemu dengan tolak akan jadi tambah. So dia akan dapat kosong lah. Satu lagi buat 5Y operasi apa? Yang menjadikan dia kosong. So jadikan sini tambah. So tambah bertemu tolak. Akan jadi tolak. Okay, so kita ambil hak ni. Tu sini jadi tambah ni. Ni tambah ni. Dalam kurungan ni jadi tambah kat sini. Okay, so cikgu harap kat sini lah jelas. Okay, kat sini pelajar jelas lah kat sini. So bila nak jawab tu kita pilih cara yang senang, menyenangkan kita. Kalau semua payah, reda je lah. Okay, macam kita tadi lah. Guna FSTB JSTK. JSTK. Okay, so kat sini selesaikan dapat kosong. 7 tambah 3, 10X. Yang ni tinggal je gini. Okay. Negatif 3 tambah 2. So dapat apa? Negatif Z. Sama dengan 16 tambah tolak 8 dapat 8. Okay. Ni yang pertama. Okay, kita ambil yang kedua. Okay, yang kedua. Nak ambil mana? Ambil nilai yang kecil lah. 3 dengan ni lah. Yang persamaan kedua dengan persamaan yang ketiga. Iaitu 3X tolak dengan 5Y tambah dengan 2Z sama dengan tolak 8. Kat sini adalah 5X tambah dengan 3Y tolak dengan 7Z sama dengan 0. Menggunakan kaedah penghapusan. Okay, so kita nak habis sini tau. So 5 dengan 3, 15 dah nampak sini. So yang atas ni darat dengan 3. Yang bawah ni darat dengan 5. Okay.
Okay, yang atas tu darat dengan 3, yang bawah tu darat dengan 5. Sebab kita nak matikan Y kat sini. Okay, nak selesaikan Y kat sini. Okay, so 3 kali 3, 9X. Negatif 15Y. Tambah dengan 6Z. 8 kali 3, 24. Okay. 5 kali 5, 25X. Si per 5 senang je kan. Majoriti hafal kot. 15Y. Tolak dengan 35Z sama dengan. Ni jangan buat 5 kosong darat 5. Kosong. Bagi dia kosong ni untuk operasi darat dengan bagi dia special sikit. Okay, dia special sikit. Okay, so tujuan kita kat sini supaya dia jadi kosong. Dia mesti tally dengan yang sebelah kiri tadi. Okay, negatif 15 tambah 15. So kat sini kena operasi apa? Okay, tengok negatif 15. Operasi apa? Tambah 15. Kalau nak pilih tolak sini, jadi 15 tolak 15 dapat 30. Tambah ni. Tapi kalau negatif 15 kurungan positif 15, dia katakan tambah. Tambah bertemu tambah? Tambah Okay, so kat sini kosong. Ni kita nak. So operasi kat sini adalah operasi tambah. Okay. Okay, bila selesai macam ni, apakah yang perlu buat? Okey, selesailah satu-satu. Sekejap nak padang. Sekejap. Okey, 9 tambah 25. 9 tambah dengan 25. Tekan kalkulator. Awak akan dapat 34X. Yang ni kosong. Tak apalah. Okey, 6 tambah tolak 35. Okey, kalau rasa tak confident, ni jawapannya. Tekan kalkulator. Okey. So dapat negatif 29Z. Jangan tinggal pun boleh ubah. Jangan buat 29 sahaja. Salah. Negatif 24 tambah kosong. So dapat apa sini? Negatif 24. Okey. So kita dah ada dua dah equation kat sini. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. So kita saling balik. Sebab dia punya dia lain Okey. So kalau tengok kat sini 10X tolak dengan Z sama dengan 8. Okey, awak tengok satu lagi adalah 34X tolak dengan 29Z sama dengan negatif 24. Okey. So yang mana awak rasa senang? Okey, senang nak darat lah. Senang nak darat. Okey. Kalau awak rasa sini 29, katakan cikgu nampak, cikgu nak pilih ni. Mana-mana pun boleh sebenarnya. 10 dengan 34 pun boleh. Tapi jadi 3,400 lah. 3,340. So sangat So kalau tengok sini Z. Z single ni 29. So kat sini je darat dengan apa? Darat dengan 29. So bila awak darat dengan 29, awak dapat 290. Yang ini dah ada masalah Satu darat 29. So dapat 29Z. Okey, kat sini je awak tekan kalkulator. Okey, 29 darat dengan 8. So dapat berapa sini? 232. Okey, so kat sini dapat 34X tolak dengan 29Z sama dengan negatif 24. Okey. So tujuan kita kat sini adalah nak menghilangkan Z supaya dia jadi kosong. Benda yang sama tu kita hilangkan dia jadi kosong. Okey, dia jadi kosong kat sini. Okey, so operasi apa kat sini? Negatif, negatif. So kat sini jadi negatif lah. Sebab negatif bertemu negatif, positif. Jadi negatif positif, kosong Okey, so tekanlah kalkulator. 290 tolak 34. So awak akan dapat 256X. Kat sini, kat sebelah kanan ni,
2, 3, 2, tolak. Tolak pula sekali lagi. 24. So dapat apa? 2, 5, 6. Disebabkan nombor yang sama, maka nilai X adalah 1. Nak cari X1 je sebenarnya. Besar nombor dia. Tapi dalam matematik gitu, semakin besar nombor, apa yang nilai yang kita nak cari biasanya kecil je. Okay, so X adalah 1. Okay, bila 1 pilih yang mana? Yang sebelah kiri ke sebelah kanan? Kalau cikgu ambil sebelah kiri lah. Okay, kalau cikgu ambil sebelah kiri, senang. Okay, sebelah kiri adalah 10X. Okay, kalau ni, cikgu kecil dulu. Okay, iaitu 10X tolak dengan Z sama dengan 8 apabila nilai X adalah 1. Okey, apabila nilai X adalah 1. Okey, masuk je lah. Okey, 10, 1 tolak Z sama dengan 8. So, 10 tolak Z sama dengan 8. Ingat, kita bukan nak cari negatif Z. Kita nak cari Z. Pindah Z ke sebelah kanan. So, 10, 8 ni pindah ke sebelah kiri. Tolak 8. Maka Z adalah apa? Z adalah 2. Okey. Z adalah 2. Okey. X1, Z2. Kita tengok sama atas sekali. Yang mana paling senang? Yang paling senang bagi cikgu yang kedua kan? Okey, yang kedua paling senang Okey. So, salin balik. Okey, salin balik. Iaitu 3X tolak 5Y tambah dengan 2Z sama dengan negatif 8 apabila nilai X adalah 1, nilai Z adalah 2. Masuk je ke sini. Okey, so 3, 1 tolak 5. Y berapa? Y yang kita nak cari. Tambah 2. Z berapa Z? 2. Tolaklah 8. Okay, so yang ni awak tekan kalkulator. Ni 3, ni 4, dapat 7 awak. Kalau nak congok lah, 3, 4, 7. Tolak 5Y sama dengan negatif 8. Okay. Boleh hafal kat sini? Okay. Pindah. Sebab ni negatif Z, Y dalam negatif. So kat sini 7 tambah 8 sama dengan 5Y. Okay, so 15 bahagi dengan 5 sama dengan Y, maka Y adalah 3. Nak tinggal gini jawapan pun boleh. Nak tinggal gini pun boleh. Cuma cikgu harap awak buat balik. Iaitu nilai X adalah 1, Y adalah 3 dan yang seterusnya adalah Z adalah 2. Okey, buat balik. Okey, buat balik. Ni sebagai ajaran. Jangan hashtag ataupun indicate awak punya jawapan awak. Log gitu je. Okey? Boleh? Okey, cikgu rasa sampai sini je kot. Okey, cuma homework awak kat sini. Okey, yang form 5. Okey, form 5. Nak buat, tambah buat pun tak apa. Tapi rasanya baik buat. Okey, yang form 5 buat dalam buku mana-manalah muka surat 45, buku merah awak tu. Buku merah. Okey, yang form 4. Okey. Yang form 4. Okey, muka surat 53. Okey, 53, buku nama warna hitam awak tu. Okey. Yang ini buat dalam buku. Okey. Yang ini buat dalam buku juga tapi buku latihan. Senang. Okey, ni homework lah. Boleh? Okey, so berapa hari bulan ni? 10 hari bulan 5, 21. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, so hari ni cikgu hanya sebab 3.30 dah. Okey, cikgu janji sampai 3.30 je So hari ni cikgu dan kaedah penghapusan saja. InsyaAllah kalau dam lepas raya. Okey. Lepas raya kita buat kaedah pergantian. Okey, so cikgu nak awak jaga diri.
Okey, jaga kesihatan. Okey, janganlah terlapar nak bersosial sangat ni. COVID dah meningkat sekarang. Banyakkan doa terutama ni 2-3 hari lagi kita nak raya iaitu di akhir Ramadan ni, banyakkan doa. Okey, ada soalan daripada awak? Tidak ada. Okey, insya-Allah kita akan bertemu lagi hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih.